Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan kita bisa datang beribadah pada hari ini. Mari dengan rasa syukur penuh hormat kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Tuhan Allah baik, mari kita bersorak-sorai, memberikan hormat kepada Allah atas kebaikannya. Kita nyanyikan lagu Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh menghibur ketiganya yang
Allah Bapa kami, dengan kerendahan hati dan penuh hormat, kami datang ke hadirat-Mu. Mohon Tuhan menyertai ibadah ini. Sucikan, kuduskan, dan terimalah ibadah ini hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca secara bertanggapan. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau beratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Silakan duduk. Kita akui bahwa kita adalah manusia yang lemah, seringkali jatuh dalam dosa. Saat ini, mari kita mengaku dosa dan salah kita di hadapan Tuhan. Dengarlah firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 32 ayat 1. "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi." Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkau telah mendengar seru doa pengakuan dosa kami. Kami manusia lemah, kerap kali jatuh dalam dosa yang sama. Kami tidak layak disebut anak Bapa. Ampunilah Tuhan, hapuskanlah dosa kami, supaya kami hidup bisa sejalan kehendak Tuhan. Pimpin hidup kami. Kami percaya
Tuhan mengampuni dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus baik. Sudah seharusnya kita berterima kasih atas segala kebaikannya dan pengampunan dosa yang diberikan. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan Terima Kasih. Kita akan mendengarkan paduan suara pria, namun sebelumnya setelah ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Andreas dengan tema Harapan Kekal. Di dunia yang fana bukanlah rumahku, hartaku di sana seberang langit biru. Malaikat lambailah di pintu cemerlang, dalam dunia yang gelap ku tak lagi tenang. Engkau Tuhan sahabat yang benar, tiada seperti Kau di dunia yang cemar. Malaikat lambailah di pintu cemerlang, dalam dunia yang gelap ku tak lagi tenang. Mereka menantikanku di surga terang, ku majulah terus dengan hati senang. Ku tahu yang tanganku Tuhanlah yang pegang, dalam dunia yang gelap ku
negeri yang bakar di Kanaan permai. Saudara seiman tak usah bercerai, di sana nyanyi terus kau saleh yang menang. Dalam dunia yang gelap ku taklah ditenang. Engkau Tuhan sahabat yang benar, tiada seperti kau di dunia yang cemas. Malaikat lambailah di pintu cemerlang. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi tenang. Engkau Tuhan sahabat yang benar, tiada seperti kau di dunia yang cemas. Malaikat lambailah di pintu cemerlang. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi tenang. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi tenang. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih. 亲爱的众弟兄姐妹们，大家早上好！ Senang sekali kita bisa beribadah kembali bersama-sama dan bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan. 非常高兴，我们大家可以一起来敬拜主，并且聆听他的话语。 Mari sebelum kita bersama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. 在我们还没有听到之前，让我们大家同心祷告。 Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami mohon Engkau memberkati kami. 我们在天上的父，恳求你再一次赐福我们。 Kami akan membuka Alkitab dan membaca firman-Mu. 我们要打开圣经，并且读你的话语。 Kami mohon Engkau buka hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami untuk menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. 恳求你打开我们的心怀意念，甚至我们整个身心。 让我们可以领受你真理的话语。 Pakailah kedua hamba-Mu yang lemah ini menjadi saluran berkat firman-Mu, kebenaran-Mu untuk setiap kami. 恳求你使用你两位软弱的仆人，可以成为你真理话语的出口，来赐福我们每一个人。 Sehingga yang terdengar kepada kami adalah suara pengajaran dari Tuhan untuk setiap kami. 是我们每一个人所听的，是你所赐给我们每一个人的教导。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara-saudari yang kekasih, marilah kita bersama membuka kembali kitab yang tadi kita sudah baca, Wahyu pasal 21. 弟兄姐妹们，让我们再一次打开刚才我们已经读的经文《启示录》21章。 Kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 启示录21章第1到第8节。 Tadi kita sudah membacakan, jadi kita tidak perlu membacakan lagi dari depan sampai belakang. 刚才我们已经读了，所以我们不再读全段圣经。 Saya akan membacakan ayat yang pertama, 我要读第1节， kemudian ayat yang kelima. 然后第5节。 Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru."
Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. 21章第1节，我有看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。第5节，做宝座的说：“看哪，我将一切都更新了。”又说：“你要写上，因这些话是可信的，是真实的。” Saudara sekalian, kehidupan itu selalu bergerak ke depan. 弟兄姐妹们，我们的生活一直是向前走的。 Ada hari di depan kita. 我们前面有新的日子， Ada besok, ada minggu depan, ada bulan depan, ada tahun depan, ada berpuluh-puluh tahun depan di depan kita. 我们前面有明天，有下个礼拜，有下个月，有下一年，有前面的几十年， Ada hari depan. 我们有前途， Karena itu ada masa depan. 所以我们有将来。 Karena ada masa depan inilah kita berharap. 因为有前途有将来，所以我们就有盼望。 Kita berharap besok lebih baik. 我们盼望明天会更好， Kita berharap nanti bisnis lebih naik. 我们盼望我们的商业能够进步， Kita berharap supaya anak kita nanti lulus SMP atau SMA. 我们盼望我们的孩子可以升初中或者高中， Jadi selalu ada pengharapan. 所以我们一直都存着盼望。 Karena ada sesuatu, ada di depan, ada masa depan, ada sesuatu yang di depan yang bisa kita harapkan. 因为我们前面有我们所希望得到的一些东西，我们有前途，有盼望。 Pengharapan kita seperti itu, saudara, selalu bersifat progresif, yaitu ada kemajuan. 这种盼望是进步的，是有进步性的。 Ya, seperti halnya kita harap anak kita tamat SD, kemudian nanti kita berharap naik lagi anak kita tamat SMP, kemudian nanti naik lagi tamat SMA. Itu adalah satu progres. 好像说，我们盼望我们的孩子能够从小学毕业，然后升初中、升高中、上大学，这是一个过程，一个进步的过程。 Waktu kita mulai kerja, gaji kita agak kecil, kita berharap naik. 我们开始工作的时候，也许薪水很小 Kalau gaji， 但是我们盼望能够升着。 Gaji kita awalnya 2 juta, kita berharap mudah-mudahan tahun depan kalau naik sekian persen, mudah-mudahan agak lumayan jadi 2,5 juta begitu. 如果我们现在的薪水只有200万，那么我们盼望明年可以更好，或者能够得到250万。 Ya, tapi sampai kalau sudah sekian tahun, setelah 50 juta, 100 juta, kita tetap berharap nanti naik lagi, nanti naik lagi. 几年以后，你得到了50条、100条，但是你仍然盼望能够再进一步，再进一步。 Jadi ada progresif, ada pergerakan kemajuan, tapi nggak pernah selesai. 所以一直都有这个进步的过程，但是从来没有停止。 Nggak pernah selesai. Jadi sebenarnya kita walaupun banyak berharap, nggak pernah ada sesuatu kemudian kita katakan sudah selesai semuanya, tidak perlu lagi berharap. 我们有盼望，我们从来没有说到现在为止已经足够了，我不再有任何盼望了。 Jadi saudara, itu yang membuat kita terus ingin tambah lagi, ingin tambah lagi, ingin tambah lagi. 所以这就让我们一直想要再增加、再增加、再增 Tentu 加。 saja di dalam perjalanan seperti itu kita bahagia karena ada yang tercapai, tapi juga banyak sedihnya karena tidak tercapai, karena gagal. Yang kita harapkan ternyata tidak sesuai dan itu mengecewakan. 当然，在这个过程中，我们有时候会很高兴，因为我们得到了我们所盼望的；但是有时候我们也会难过，因为我们没有得到我们所希望的。 Tapi dengan turun naik seperti ini, ya tetap kita ingin maju ke depan, berharap ke depan. 但是虽然有这些起起伏伏，我们仍然向前进步，向前盼望。 Saudara, apakah suatu saat kemudian kita akan betul-betul sampai satu titik di mana kita bilang, inilah masa depan yang sudah tercapai semuanya. 我们会不会到达一个地步、一个点？那个时候我们说，这就是我所要盼望的全部。 Iya, akan sampai pada satu titik itu. 是的，你会达到那个点。 Ketika segala sesuatu sudah digenapkan. 当一切的一切都已经成就了，
Inilah yang kita sebut dengan pengharapan yang kekal itu. 这就是我们所说的永恒的 Dan 盼望。 pengharapan yang kekal itu terwujudnya ada di langit dan bumi yang baru. 而这个永恒的盼望的实现，就是在新天新地， Seperti yang ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. 就好像我们所读的经文说的。 Progres perjalanan kita ke depan terus berjalan sampai pada satu titik ketika Allah menghadirkan apa yang disebut dengan langit dan bumi yang baru. Satu ciptaan yang baru. 人生一直不断的向前进，到一个点，就是上帝要成就他的应许新天新地。 Saudara, kadang-kadang kalau kita bilang orang tidak punya masa depan, 如果我们说一个人没有前途， itu menyedihkan. 实在是很可悲的。 Karena seperti kok nasibnya buruk ya nggak punya masa depan. 我们觉得，哎呀，他的命运这么坏，没有前途。 Tetapi sebenarnya kita akan sampai pada suatu kondisi di mana memang kita tidak membutuhkan masa depan. Karena apa yang disebut masa depan itu sudah tercapai sepenuhnya. 但是到一个时候，我们不再需要有前途，因为我们所盼望的一切已经完完全全的成就了。 Apa yang kita harapkan sebagai yang paling pamungkas, yang paling final, yang paling utama sudah tercapai. 我们的终极盼望，我们的一切希望的源头，已经得到了，已经成就了。 Yaitu kehidupan kekal bersama dengan Allah di langit dan bumi baru. 那就是与上帝在新天新地永恒的同在永生。 Apa yang dimaksud dengan langit dan bumi baru? 那么新天新地是什么意思呢？ Tadi kita baca beberapa kali istilah ini disebut. 我们刚才读了好几次这个词。 Apa yang dimaksud dengan langit dan bumi baru? 新天新地是什么意思？ Apakah itu berbeda dari sorga yang biasa kita sebut? 和我们通常所说的天堂有什么 Berbeda 不 memang 同？ saudara. Berbeda dari apa yang biasa kita sebut dengan sorga. 我们通常说的天堂和新天新地是有分别的。 Saya ingin menggambarkannya untuk kita bersama. 我要向大家描绘这幅图画。 Saya mulai dengan satu garis kehidupan manusia sebagai satu sejarah kehidupan manusia. 我要以一条线来开始，这就代表了人类的生命，人类的人生。 Ada satu titik awal 有一个开始点， yang terus berkelanjutan. 然后一直不断的持续。 Dan titik awal ini dimulai dari penciptaan. 这个开始点就是以创造为开始， Apa yang tidak ada kemudian menjadi ada. 从无变有， Ada manusia, 有人类， ada semesta ini, ada kehidupan di bumi ini. 有宇宙万物，在这世界上有生活，有活物， Dan itu diceritakan dalam kitab Kejadian. 就是创世纪里所记载 Tapi 的。 kemudian kita tahu bahwa kehidupan yang Allah ciptakan, kehidupan yang sangat baik, kemudian menjadi rusak. 但是我们知道，上帝所创造的这美好的世界，后来破坏了， Itu karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. 因为人类跌进罪里， Manusia rusak, bumi rusak, kehidupan ini menjadi rusak. 人类被破坏，这个世界被破坏， Terjadilah sakit penyakit, terjadilah berbagai perkelahian, pembunuhan, peperangan. 产生了疾病、凶杀，还有战争， Kehidupan moralitas yang rusak. 道德生活坠落， Dan berbagai kompleksitas kehidupan yang sangat tidak menyenangkan di tengah-tengah kehidupan manusia ini. 还有在人类生活中一切不愉快、不好的事情发生。 Saudara, ini yang kita sebut dengan satu kehidupan di dalam ciptaan yang lama. Ini yang kita hidupi pada saat ini. 这就是我们现在所活的时代，就是旧的创造。 Namun realitas kehidupan bukan hanya ada yang di sini yang terlihat. 但是人生不单单是现在我们所看得见的， Kita percaya ada yang namanya kehidupan supranatural. 我们相信有超自然的生活， Apa yang kita sebut dengan kehidupan sorgawi. 就是我们所说的属天的生活， Ada Allah. 因为 Ada 有 Allah. 上帝， Dan ada kehidupan bersama dengan Allah.
我们有与上帝同在的生活， Itu yang biasa kita sebut dengan surga. 这就是我们通常所说的天堂。 Kita jangan membayangkan surga itu sebagai satu planet di mana dekat-dekat bumi, planet bumi atau dekat di mana. Bukan satu planet, bukan satu tempat. 我们不要想象天堂是另外一个行星，或者是一个特定的地方，不是的。 Surga itu adalah kehidupan bersama dengan Allah. 天堂就是与上帝同在的生活。 Allah itu di dalam penggambaran perjanjian baru, Allah itu atau Allah dan surga itu seringkali dijadikan satu sinonim. 在新约常常把上帝的同在和天堂放在一起， Maka kadang-kadang disebut kerajaan Allah. 所以我们说上帝的国度， Tapi seringkali juga disebut kerajaan sorga. 但是也常常说就是天堂， Ya, 是天国。 kerajaannya Allah, kerajaannya sorga, itu sama pengertiannya. 天国就是上帝的国度， Bersama dengan Allah itulah kehidupan sorgawi. 与上帝同在就是天堂。 Jadi kalau misalnya kita biasa menyebut orang yang sudah meninggal dia ke sorga, 所以如果我们说一个人死了以后， Itu- 他去天堂， itu artinya bahwa Allah pegang dia hidup bersama dengan Allah. Dia tidak terlepas dari Allah. Di mana ada Allah, di situ ada dia, dan itulah kehidupan sorga. 表示说上帝把他放在手中，他与上帝同在，上帝在哪里，他也在哪里，这就是天堂， Kehidupan bersama dengan Allah. 就是与上帝同在的生活。 Karena itulah seringkali digambarkan sorga itu sebagai tempat tinggal Allah atau rumah Allah. 所以我们常常描绘天堂就是上帝的所在，上帝的家。 Allah sebenarnya tidak butuh rumah. 其实上帝不需要有 Allah tidak 家 butuh，tempat tinggal. 他不需要有一个住所。 Kalau Allah perlu rumah, berarti rumah itu lebih besar dari Allah dan itu nggak mungkin. 如果上帝需要一个家的话，表示那个家比上帝更大，那是不可能的。 Allah itu adalah rumahnya sendiri. 上帝自己就是他的家。 Tapi kita suka menggunakan penggambaran itu karena itu sesuatu yang akrab dengan kita. 但是我们常常用这种方法去形容，因为我们是我们所熟悉的。 Kita melangkah masuk ke dalam diri Allah, melangkah masuk ke dalam hidup Allah, itu seperti kita melangkah masuk ke dalam rumah seseorang. 我们进入上帝的生活，就好像我们进入某个人的家。 Jadi saudara, ini juga satu pengharapan, yaitu bahwa setelah kita meninggal pun kita tetap dipegang Allah, tetap hidup bersama dengan Allah, tetap menikmati Allah, kita tidak terlepas dari Allah. Itu suatu pengharapan. 这也是我们的一个盼望。我们盼望死后，我们仍然与上帝在一起，上帝仍然掌握着我们活在上帝里面。 Tetapi belum selesai. 但是还没有结 Karena 束， semua itu masih berproses menuju kepada apa yang tadi disebut sebagai langit dan bumi baru. 因为这一切都是正在朝向刚才我所说的新天新地的过程当中。 Saudara, kita tahu di dalam kehidupan kita ini kemudian ada suatu peristiwa besar, yaitu ketika Yesus datang untuk pertama kali untuk mati di kayu salib dan menyelamatkan manusia. 我们知道，在人类的历史中，有一件非常大的事，就是耶稣基督来到这世界上，死在十字架上，为了救赎人类。 Tapi kita juga tahu bahwa kedatangan Yesus pertama kali itu belum selesai. Dia masih harus datang lagi untuk kedua kalinya. 但是我们知道，耶稣第一次来并没有结束，因为他还必须在第二次来。 Saudara sekalian, dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita ingat baik-baik. 这就是一件我们每一个人要紧紧记住的事情。 Bahwa pekerjaan Tuhan Yesus belum selesai. 耶稣基督的工作还没有结束， Dia sudah mulai proyek penyelamatan, 他已经开始了这个救赎大 tapi 功， proyek ini belum selesai. 但是这个工程还没有结束， Dia masih akan sekali lagi datang, yaitu kedatangannya yang kedua kali. 他还必须在第二次降临， Untuk menggenapkan, menyempurnakan, menyelesaikan seluruh pekerjaan penyelamatannya. 要完成他所有的救赎大功， Tapi itu belum terjadi. 但是还没有实现。 Kedatangan pertama sudah, 第一次来已经实现了， kedatangan kedua yang belum. 第二次来还没有。 Dia sudah memulai proyek keselamatan itu. 他已经开始了这个救赎大
大功， tapi belum menyelesaikan dan menyempurnakannya. 但是还没有完完全全的成就一切。 Di tengah-tengah inilah antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua, 在第一次来和第二次来中间这一段时候， kita hidup sebagai ciptaan baru, tapi bukan ciptaan baru yang sudah selesai, yang sudah sempurna. Lebih tepat kita sebut sebagai ciptaan baru yang kita sudah mulai mencicipinya, cicipan awal dari ciptaan baru ini. 我们在这当中成为一个新造的人，不是在新天新地完全的新人，而是我们在这个时候，我们可以开始体验以后那新天新地的生活。 Seperti misalnya kalau ibu-ibu memasak, sebelum masakannya selesai semua dihidangkan dengan indah, dia akan mencicipi dulu. 就好像姐妹们，你们烧菜的时候，在还没有漂漂亮亮的摆在桌子上时，你一定会先尝一下， Itu namanya cicipan awal. 这就是最初的品尝。 Belum jadi seluruhnya, tapi sudah cicipan, lumayan. Tapi proyek itu masih akan berjalan, akan sampai sempurna. 还没有完成，但是你已经先品尝一下，你先体验了，哦，好，但是还没有完成到最后一段。 Kita sudah mulai mengalami hidup baru. 我们已经开始体验了新的生命， Tetapi hidup baru itu belum lengkap dan belum sempurna. 但是这个新的生命还没有完全，还没有完备。 Nggak heran kan kalau kita masih seringkali berbuat sesuatu yang lama. 所以难怪我们还是常常会犯以前所做的事。 Kita sudah anak Allah. 我们已经成为上帝的儿女， Tetapi kita belum sempurna menjadi anak Allah. 但是我们还没有成为上帝完全的儿女。 Karena itu tidak heran seringkali kita sebagai anak malah marah-marah sama Allah, malah kita kadang-kadang hidup lebih mirip dengan anak-anak dunia. 所以，我们虽然身为上帝的儿女，但是我们常常向上帝生气，我们的生活更像是世界的儿女。 Tetapi kita sudah mulai menghadirkan kehidupan baru itu, kehidupan sebagai anak Allah di tengah-tengah kehidupan ini. 但是在这个人生当中，我们已经开始过上帝儿女的生活。 Kalau kita meninggal, kita masuk ke sorga, 如果我们死了以后，我们进入天堂， itu cicipannya jauh lebih terasa. 那么我们就会更多的体验。 Tapi itu pun belum selesai. 但是那也还没有结 Kalau 束。 sudah melihat kehidupan sorga maupun kehidupan bumi ini masih di dalam proses sejarah. 因为在世界上的生活和在天堂的生活，还是在这个人类历史当中， Menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. 等待耶稣第二次来。 Kira-kira saya dapat ilustrasikan seperti ini. 我大概可以这样的描绘。 Kata orang, pantai yang terindah di dunia itu adalah pantai Copacabana di Brasil, kalau nggak salah. Ya. 有人 Di 说， Brasil ya. 在巴西的这个 Copacabana 海滨是全世界最漂亮的。 Kata orang, saya belum pernah ke sana. 有人说我还没有去过， Tapi bagaimana saya bisa membayangkan keindahan pantai Copacabana itu? 但是我怎么样去想象 Copacabana 海滨到底有多 Gimana 美？ ya sedikit-sedikit saya bisa mencicipinya. 我可以试试体验一点吗？ Mungkin kita bilang, lihat YouTube aja. 也许有人说你可以看 YouTube 啊。 Ya zaman dulu agak susah juga dapat YouTube. Tapi sekarang pun kalau ada YouTube, saya tetap nggak bisa mencium rasa-rasa lautnya, rasa-rasa pasirnya, rasa-rasa pantainya. Begitu. 以前没有 YouTube 比较难，但是现在虽然有了 YouTube， 我还是不能够体验那个沙子的感觉，那个海风吹来的气息。 Kan nggak mungkin kan sambil lihat YouTube, ambil sedikit garam taruh di lidah saya supaya kesan seolah-olah dekat laut begitu kan. Kan nggak nyaman, nggak enak begitu. 我不能一面看 YouTube 一面吃一点盐水来试试那个海水的味道，我不能这样做。 Saya bisa mungkin dengan cara yang lebih konkret, saya mulai sedikit agak menikmatinya. Saya ke pantai di Indonesia yang agak indah, misalnya saya ke Pangandaran. 那么为了稍微体验一下，我就可以去在印尼这里附近的海滨，比方说Pangandaran海边。 Wah, indah sekali.
哇，非常的美丽。 Tapi Copacabana 1000 kali lebih indah dari itu. 但是 Copacabana 比这个海滨更美1000 Tapi 倍。 saya udah mulai mencicipi sedikit. 但是 Paling 我已 tidak, 经 walaupun Copacabana 1000 kali lebih indah, tapi saya sudah mulai mengalaminya sedikit. Tapi jadi saya sudah mulai bisa membayangkannya. 但是我已经稍微体验了一点海滨是什么样子。虽然 Copacabana 海滨更美1000倍，但是我现在可以稍微想象、稍微体验一下。 Mungkin ada orang bilang, ke Bali, wah pantainya jauh lebih mirip dengan pantai Copacabana. 也许有人说，你去巴黎那边的海滨跟 Copacabana 比较像。 Wah betul, jauh lebih bisa menggambarkan itu cicipan awal yang sudah sangat dekat dengan aslinya. 这就是这个最初的体验和原来的差不多一样。 Kira-kira itu seperti orang yang masuk surga begitu. 大概就是一个人进天堂的样子。 Sudah bisa kayak megang aslinya itu. 你好像能够体验到那个真实的情况， Tapi memang aslinya belum sampai ke kita. 但是那实在的情况还没有来到我们。 Kenapa? 为什么？ Karena kita masih menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. 因为我们现在还在等候耶稣第二次降临。 Kedatangan Yesus yang kedua kali inilah kemudian akan memulai apa yang tadi kita Wahyu pasal 21 mengatakan suatu ciptaan baru, langit dan bumi baru. 到耶稣第二次降临的时候，那个时候就成就了启示录21章所说的一个新天新地。 Saudara, disitulah akan terjadi Allah turun untuk hidup bersama dengan kita selama-lamanya. 在那里，上帝真实的降临，与我们永永远远同在。 Itulah ujung dari perjalanan sejarah kita. 这就是人类历史的最终点，最终的 Dan masuk ke dalam kehidupan yang sempurna dan kepenuhan bersama dengan Allah. 就是进入与上帝同在的完全的福乐， Kepenuhan hidup bersama dengan Allah. 与上帝同在的那个完全的生命。 Tapi itu nanti ke waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. 但那是以后的事，是当耶稣第二次来的时候。 Sebenarnya itulah saudara pengharapan kekal kita. 这就是我们的永恒盼望， Itulah pengharapan final kita. 这就是我们的最终极的盼望。 Sekarang kita mulai mengalami, 现在我们开始去体验， kita mulai mencicipi, 我们开始去 经历， tapi belum menerima seluruhnya. 但是还没有完全的接受。 Nanti kita akan menerima seluruhnya 以后我们就会 di langit, 完全的接受， di langit dan bumi baru. 在新天新地里。 Saudara sekalian, kita tahu kedatangan Kristus yang kedua kali itu akan terjadi beberapa hal dalam saat kedatangan Dia itu. 我们知道，当耶稣再来的时候，有几件事会发生。 Yang pertama adalah kebangkitan orang mati. 第一就是死人复活， Jadi mereka yang sudah meninggal dunia 那些已经死了的人 akan dibangkitkan. 要复活。 Dan ini kan belum terjadi, bukan? 现在还没有发生。 Walaupun kehidupan kita saat ini di dalam Yesus Kristus sudah sangat berbahagia, 虽然我们现在在基督里的生活已经非常的有福了， walaupun mereka yang sudah meninggal dan sudah hidup bersama Allah di sorga jauh lebih bahagia lagi, 那些已经死了与上帝同在天堂的人，他们比我们更幸福。 tapi proyek Allah untuk mengubah kita, mentransformasi kita belum selesai. 但是上帝要完全改变我们的这个工程还没有结束。 Itu akan terjadi pada waktu kedatangan Yesus Kristus ketika Dia membangkitkan kita dari kematian. 要实现的时候，就是耶稣再来，他要使死人复活，改变生命。 Sehingga saat itu kita akan mempunyai tubuh kebangkitan yang kekal. 那个时候，我们每个人都会穿上这个永恒的复活的身体， Yang tidak akan dirusak oleh waktu. 是时间不能够轻视 Yang 的， mulia, 是荣耀的， yang kudus, 是圣洁 yang 的， memancarkan keindahan dan kemuliaan Allah.
是能够彰显上帝那个荣美的荣光 Hal 的。 kedua yang Yesus lakukan pada waktu kedatangan kedua kali adalah dia melakukan penghakiman akhir. 第二点，耶稣再来的时候，他要做最后的审判， Yaitu seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dia memisahkan domba dan kambing. 就好像耶稣自己说的，他要分开绵羊和山羊， Gandum dan lalang, 麦子和稗子， terang dan gelap. 光和暗。 Yaitu ketika dia menghakimi semua manusia yang percaya kepada dia, yang adalah anak-anaknya, diberikan kehidupan kekal. Yang tidak percaya kepadanya, diberikan penghukuman yang kekal. 就是那个时候，他要审判所有的世人，相信主、接受主的，给他永生；然后不相信、不接受主的，他要受永死的刑罚。 Itulah penghakiman akhir. 这就是最后的审判。 Yesus berkali-kali menggunakan istilah ini. 耶稣好几次用这 Dia 个 akan 词 datang 句， untuk menghakimi. 他来要审判世界。 Makanya Yesus suka menggunakan kata masuklah. 所以耶稣常常说：“进来吧。” Yaitu kepada dombanya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang mengikut dia, dia mengatakan masuklah. Masuk ke dalam hidup bersama dengan dia. 耶稣对那些相信他的、跟随他的那些他的羊说：“进来吧，进入与他在一起的生活。” Tetapi dia juga menggunakan satu kata yang lain. 但是他也用另外一个词句 Enyalah. 走开， Yaitu untuk orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang digambarkan seperti kambing, orang-orang yang tidak percaya, dia mengatakan kau tidak mendapatkan bagian. 就对那些不相信他的人，就是他所说的那些山羊，你们没有在我的里面没有份。 Seperti yang kita baca tadi di ayat yang ke-8. 就是我们刚才所读的第8节， Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang sundal, pembunuh, tukang sihir, pembohong, pendusta, penyembah berhala, tidak dapat bagian, tidak masuk bersama dengan kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus. 那些胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的份在耶稣基督的永恒生命里没有份。 Tetapi orang-orang yang percaya kepada dia, orang-orang yang dia terima, orang-orang yang diajak masuk, itu akan masuk ke dalam satu kehidupan bersama dengan dia di dalam langit dan bumi baru. Satu realitas kehidupan yang kekal. 但是那些相信他的人，就是属于耶稣的人，他们要与耶稣进入那新天新地永恒的生命里。 Betapa pentingnya sekarang kita percaya kepada Tuhan Yesus. 我们现在要相信耶稣基督是多么重要的一件事。 Betapa pentingnya sekarang kita setia dan terus setia, terus taat mengikut Tuhan Yesus. 我们现在要忠心的一直跟随耶稣，是一件非常重要 Karena 的 ketika 事。 dia datang menghakimi kita, 因为有一天要审判我们， dia akan mengatakan masuklah. 那个时候他要说：“进来吧。” Masuk ke dalam realitas kehidupan kekal bersama dengan dia di langit dan bumi yang baru itu. 与耶稣进入那新天新地永恒的生命里。 Apa sebenarnya, bagaimana sifat karakteristik dari langit dan bumi baru itu? 新天新地的特征是怎么样？ Tadi kita sudah baca juga pasal 21 ayat 1 sampai ke 6 itu menggambarkan karakteristiknya. 刚才我们读的经文《启示录》21章第1到第6节，就描绘了新天新地的情况 Nanti。kalau saudara pulang ke rumah baca lagi pasal 21 sampai pasal 22 itu masih menggambarkan mengenai kehidupan langit yang baru dan bumi yang baru dengan penuh simbol-simbol dan lambang-lambang. 你们回家以后可以慢慢的读《启示录》21章到22章，都是讲到新天新地的一些象征性的标志。 Tapi beberapa poin kita bisa lihat dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. 但是有几点我们可以从我们刚才所读的经文看出来。 Misalnya di ayat 1 tadi 比如说刚才的第1节， atau ayat 5 yang tadi saya bacakan. 或者第5节我们读 Itu 了。 jelas sekali dikatakan bahwa langit dan bumi baru itu adalah suatu
transformasi yang Allah kerjakan. Apa yang tadi lama, apa yang tadinya sudah rusak, menjadi sesuatu yang begitu radikal baru dan berkualitas. 这里说到，上帝要完完全全的改变旧的天地，变成一个完全新的，一切都更新的新天新地。 Contoh saja kita sendiri, saudara. 举个例子，拿我们自己来说， Kita adalah orang lama, 我们都是旧人， yaitu orang yang sudah dirusak oleh dosa. 就是已经被罪破坏的人。 Tapi kemudian kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 但是耶稣基督已经拯救了我们。 Tapi setelah diselamatkan Tuhan Yesus, kita berubah, tapi tidak betul-betul berubah menjadi radikal, betul-betul sangat berubah. 我们信主以后，虽然有改变，但是并不是彻底的、完完全全的改变。 Tetapi ketika Yesus datang kedua kali, 但是当耶稣再来的时候， itulah perubahan yang paling radikal terjadi. 那个时候要出现完全的、彻底的改变。 Ketika kita dibangkitkan, 当我们被他复活以后， sehingga kita akan mempunyai suatu kualitas kehidupan kekal yang tidak akan pernah binasa lagi. 我们就拥有了那个永恒的生命，是不再破坏的。 Saudara, itu adalah ciptaan baru yang betul-betul baru, yang tidak lagi membawa kelemahan-kelemahan dari ciptaan lama. 这是完全新的创造，不带着以前就创造的那些罪恶和软弱。 Saudara, seringkali saat ini kita walaupun sudah sangat sadar kita ini anak Allah, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. 现在我们虽然成为了上帝的儿女，我们已经得救了， Tapi kita karena masih hidup di dalam bawaan masih ada sifat-sifat lama, 但是因为我们身上还是带着以前的旧习惯， misalnya salah satunya kita bisa lemah dan jatuh ke dalam dosa. 比方说我们还会软弱跌进罪里， Atau bahkan memuji Tuhan pun kita bisa merasa bosan. 或者我们赞美主的时候会觉得厌烦。 Mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita bisa bosan. 我们听到我们读上帝的话，我们觉得厌烦， Kita membayangkan apakah nanti hidup bersama dengan Allah nggak membosankan? 我们就会想象以后与上帝在一起的生活是不是这样厌烦呢？ Saudara, kalau kita membayangkan diri kita pada saat ini, kalau seperti yang ini kita taruh di langit dan bumi baru, ya pasti kita akan merasa bosan karena kita masih dengan tubuh yang lama seperti ini. 如果我们带着我们的旧我，我们现在的这种情况放在新天新地里，当然我们会觉得厌烦，因为我们还拥有旧的习惯。 Tapi kalau kita sudah ditransformasi, sudah di-upgrade sedemikian rupa sampai satu titik di mana hidup kita akan selalu merasa bahagia, puas, tidak mungkin kita akan bosan. 但是如果上帝已经完全改变了我们，提升我们到一个地步，我们到那个时候就不会觉得厌烦了。 Saya seringkali mengajak orang-orang Kristen membayangkan dengan cara seperti ini. 我常常邀请信徒们来这样的想象。 Saudara mungkin punya pengalaman satu kali di mana saudara sangat berbahagia di dalam Tuhan Yesus. 有一个时候，也许你在主里面觉得非常的幸福， Bahagia banget. 你觉得你真的是非常的喜乐。 Mungkin karena Yesus menjawab doamu pada saat itu, atau kamu sembuh dari penyakit, atau apapun. Tapi saudara bahagia sekali di dalam beberapa detik itu. 也许因为上帝医治了你的疾病，或者你得到了上帝答应了你的要求，在几秒钟内，你觉得非常非常的喜乐。 Atau mungkin bahkan lebih beberapa detik, beberapa jam, saudara merasa sangat berbahagia. 也许比几秒钟更长，在几个小时内，你觉得充满了喜乐。 Tapi biasalah setelah sekian jam kemudian, kembali lagi kayak sebelumnya begitu ya. 但是就像平常一样，几个小时以后，你又恢复到以前的样子。 Tapi katakanlah saudara pada momen itu beberapa detik atau beberapa jam itu, kalau saudara kalikan misalnya dengan 1 juta jam, 1 miliar jam, terus dengan kondisi bahagia seperti itu. 但是如果想象一下，你把你非常喜乐的这几秒钟乘以几千万倍，然后你能够持续
感受到这种喜乐到很长的时间。 Kita tidak mungkin akan kemudian mengatakan bosan, kemudian kita menggerutu karena kita terus dalam satu kondisi kebahagiaan yang stabil. 你就不会感到厌烦，你就不会发怨言，因为你是在一个持续不断的幸福快乐的心情里面。 Itulah transformasi di dalam satu kondisi hidup yang baru, ciptaan yang baru. 这就好像在新天新地你所感受到的那个心情的改变一样。 Juga dikatakan dalam bacaan kita, dalam kehidupan langit dan bumi baru itu Allah datang di tengah-tengah kita hidup dalam satu keintiman bersama dengan kita. 在新天新地里，上帝与我们同在，与我们亲密无间的相处在一起。 Dikatakan Allah itu berkemah di tengah-tengah umatnya. 这里说，上帝的帐幕在人间， Hidup bersama dengan kita. 他要与人同住。 Berkemah itu adalah sekina, saudara. Dia menetap di tengah-tengah kita. 上帝的帐篷在人间的意思就是说，他住在我们当中。 Itulah Immanuel, Allah beserta kita. Sepenuh-penuhnya kita mengalami, melihat Allah di tengah-tengah kita, beserta bersama dengan kita. 这就是上帝与我们同在，以马内利，我们可以完完全全的感受到上帝的同在，上帝与我们在一起。 Di ayat 1 ada satu gambaran, di langit dan bumi baru nggak ada laut lagi. 在第1节有说，在新天新地里，海也不再有了。 Yang suka mancing ke laut ya nggak bisa mancing lagi di situ. 你们常常去海边钓鱼的，你不能再去钓鱼了。 Tapi sebenarnya itu hanya simbolik gambaran. 但这其实只是一个象征性的标志。 Di dalam Alkitab seringkali laut itu digunakan satu simbol, itu pemisah antara manusia dengan Allah. 在圣经里，常常把海描绘成人与上帝之间的隔绝。 Laut zaman dulu seringkali dianggap begitu luas tak terseberangi. 在旧时代看到这么宽广的海，就简直是不能 Dan 过 di 去的。 tengah-tengah itu di dalam laut itu penuh dengan bahaya-bahaya monster-monster yang besar yang akan memakan manusia. 在深海里充满了一些怪物，一些巨大的怪兽，是随时随地可以吞噬人 Ketika 类。 dikatakan tidak ada lagi laut, artinya saudara tidak lagi ada pemisah 这里 antara 说 manusia dengan Allahnya. 海也不再有了，表示说在上帝和人之间不再有任何的隔阂。 Allah ada begitu intim, begitu dekat memeluk kita. 上帝亲切的拥抱我们。 Maka kemudian juga dikatakan tidak akan ada lagi air mata dan kedukaan, tidak akan ada lagi penderitaan. 这里也说，不再有眼泪，不再有死亡和悲哀疼痛。 Sekarang saudara di tengah-tengah kehidupan saat ini, 现在在我们的生活当中， kita banyak penderitaan dan kedukaan. 我们常常会遭遇到悲痛的事。 Tapi kita bersyukur karena ada cicipan awal kebahagiaan penghiburan, kita bisa mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan, damai sejahtera. Tetapi belum final, nanti akan mengalami sepenuhnya tanpa penderitaan dan kedukaan. 但是感谢主，在我们的悲痛当中，我们可以开始体验一些以后在与上帝同在的喜乐，虽然还没有达到那个程度。 Walaupun kita saat ini menderita dan berduka, ada air mata yang menetes. 虽然现在我们感到悲伤，我们会流眼泪， Biarlah kita menatap ke depan dengan penuh pengharapan bahwa suatu saat dikatakan firman Tuhan, Tuhan akan menghapus air mata kita dan ratap tangis kita. 但是让我们以盼望向前看，有一天上帝要擦去我们一切的眼泪，不 Dan kemudian- 再有悲哀和哭嚎疼痛了。 Dan kemudian dikatakan di ayat 6 satu gambaran bahwa kita akan diberi minum untuk memuaskan kita. 然后第6节说，他要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。 Ini adalah gambaran hidup kekal yang masuk ke dalam kita, yang memuaskan kita, yang membahagiakan kita. 这就是那永恒的生命要进入我们里面，使我们得着满足，使我们得着完全的
福气。 Tuhan Yesus berkali-kali menggunakan istilah air ini untuk menggambarkan sebagai kehidupan Dia yang mengalir masuk ke dalam kehidupan kita. 耶稣常常用水来表示他的生命要流淌出来，进入我们的生命里。 Tidak akan haus lagi, 我们 akan ada 不再口 kepuasan, 渴， akan ada kepuasan, 我们会得到满足， ada kebahagiaan yang penuh, 有完全的福乐， ada kehidupan Allah yang mengalir dalam diri kita. 有上帝的生命流淌在我们里面， Sepenuh-penuhnya tersambung dengan kehidupan Allah. 我们完完全全的与上帝生命连接在一起。 Saudara, itulah pengharapan kita. Kita akan menerimanya nanti pada waktu Yesus datang kedua kali. 这就是我们的盼望，我们会得到它。当耶稣再来的时候， Lantas bagaimana kita harus bersikap? 然后我们现在要持有怎么样的态度？ Kita tahu kita ada pengharapan ke depan. 我们知道我们前面有盼望， Kita sudah mulai menikmati, mencicipi pada saat ini. 现在我们已经开始体验到一点了。 Kita memang belum menerima seluruhnya, 当然，我们还没有完全的得到， tapi kita akan menerima seluruhnya. 但是以后我们会完全的得到。 Karena itu bagaimana harusnya kita bersikap? 所以我们现在要怎么样？要持有怎么样的态度？ Saya ingin membacakan 2 ayat dari 2 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 14. 我要读2节圣经，在彼得后书第3章13和14节。 Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak berdona di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 彼得后书3章13、14节，但我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中。亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有玷污，无可指摘，安然见主。 Kita menantikan janji Allah. 我们等候上帝的应许成 Janji 就。 Allah tak pernah gagal, tak pernah ingkar, pasti akan tergenapkan. 上帝应许从来不会落空，从来不会突然， Dan 一定会实行。 Dan di dalam menanti itu, 在等候的时候， kita harus berusaha dengan sangat rajin dikatakan, 这里说我们要殷勤，我们要努力， supaya hidup kita tak bercacat dan tak bernoda. 使我们的生活没有玷污，没有瑕 Hidup 疵， di dalam kerohanian, hidup dalam pelayanan, hidup di dalam kekudusan. 活在我们的属灵生命里，我们的圣洁的生活，还有侍奉的生活， Dan kemudian dikatakan hidup di dalam damai sejahtera. 然后活在平安里安然的生活。 Kita sedang menantikan apa yang paling indah yang ada di depan kita. 我们正在等候我们前面那最美好的， Kehidupan yang paling berbahagia bersama dengan Allah. 就是与上帝在一起那最美好的福分。 Dan itu harusnya mulai tercermin pada saat ini. 那必须从我们现在就要开始去做， Sehingga ketika orang melihat hidup kita, 以致当别人看到我们的生活， ketika orang bergaul dengan kita, 当别人与我们交际的时候， mereka sudah mulai bisa merasakan, mulai mencicipi apa yang kita harapkan kehidupan kekal bersama dengan Allah itu. 他们已经能够开始看见、开始体验我们以后与上帝在一起的生活。 Mereka bisa menikmati kebahagiaan, ketenangan, kedamaian yang sedikit banyak sudah bisa kita tularkan, kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. 我们可以向我们四周围的人传染给他们那属天的圣洁、平安、喜乐。 Kiranya orang yang dekat dengan kita juga bisa mulai mencicipi apa yang Tuhan sudah berikan yang di tengah-tengah dunia ini. 让我们四周围的人也可以感受到上帝所给我们在这个世界上体验的那个属天的喜乐。 Kiranya Tuhan memberkati kita.
愿主赐福我们。 Mari saudara kita akan berdoa bersama. 我们同心祷告， Bapa kami yang di sorga, 我们在天上的父， kami bersyukur kalau saat ini kami bisa menantikan masa itu tiba ketika Yesus datang dan akan menegakkan ciptaan baru, langit dan bumi baru. 我们感谢主，现在我们可以盼望以后主来的时候，要建立这个新天新地。 Tolonglah biarlah kami dengan tekun dan rajin menantikan penggenapan janji Allah itu. 求主帮助我们，让我们努力殷勤，等候主的应许成就。 Tetapi juga tolonglah kami supaya mulai dari saat ini pun kami sudah mulai bisa menghadirkan rasa-rasa awal dari kehidupan langit dan bumi baru di tengah-tengah langit dan bumi lama ini. 求主帮助我们，在这个旧的天地里，我们活在世上，我们可以开始体验以后在新天新地的福乐。 Tolonglah kami supaya di mana ada kedukaan dan air mata, kami bisa mendatangkan penghiburan dan kebahagiaan. 求主帮助我们，在哪里有悲伤、有疼痛，让我们可以帮助他们，安慰他们。 Kami bisa menghadirkan Allah untuk orang-orang yang belum percaya supaya pun mereka boleh mengalami Allah beserta dengan mereka. 我们可以向还没有信主的人，表明上帝，让他们也可以感受到上帝与他们同在。 Kami mulai bisa mengalirkan air kehidupan Yesus untuk lebih banyak orang lagi yang ada di sekitar kami. 我们可以向我们四周围更多的人来显明耶稣基督的活水。 Tolonglah Tuhan supaya kehidupan kami ketika dicicipi oleh orang bukan buah, bukan air yang beracun dan pahit, tapi justru yang manis yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. 求主帮助我们，使别人从我们身上所感受的不是苦的果子，不是苦的水，而是甜蜜的活水。 Terima kasih Bapa. 天父，感谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Sang Immanuel yang hadir dan senantiasa beserta dengan kami. Kami datang dan kami berdoa. Kami mohon kiranya cicipan penyertaan-Mu boleh ada bersama-sama dengan beberapa ibu-ibu muda kami yang sedang mengandung. Tuhan yang berkati dan Tuhan yang sertai masa-masa kehamilan, pertumbuhan janin, dan kesehatan ibu. Biarlah boleh dalam tetap keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang prima. Untuk Debbie, untuk Mariana, untuk Clarice yang rencana akan melahirkan besok. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, sehingga sungguh Tuhan proses kelahiran besok boleh menyatakan kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja ya Tuhan. Kiranya penyertaan dan kemurahan-Mu juga boleh bersama dengan pasangan-pasangan yang sedang menggumulkan untuk boleh memiliki anak. Tuhan yang berdaulat, yang mengaruniakan anak, kiranya boleh menguatkan, kiranya boleh memberkati, kiranya boleh mengaruniakan kepada anak-anak-Mu yang rindu boleh memiliki keturunan di dalam waktu-Mu yang terbaik dan tidak pernah salah itu ya Tuhan. Dan kiranya Allah Immanuel juga boleh menyertai beberapa pasangan muda di gereja kami yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka di tahun ini. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin sehingga semua dapat dipersiapkan dengan baik, dan terlebih penting daripada itu, persiapan hati masing-masing pasangan dari dua menjadi satu daging untuk hidup memuliakan Engkau melalui pernikahan mereka. Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang sertai. Anak-anak muda kami yang sedang sendiri dan bergumul untuk memiliki pasangan hidup, biarlah Tuhan juga boleh bermurah hati, menyediakan penolong yang tepat bagi mereka. Tolong mereka untuk sabar menanti, tolong mereka untuk tidak terburu-buru dan sembarang mengambil keputusan, tapi menanti waktu Tuhan
yang terbaik dalam kehidupan mereka, dan kiranya mereka tidak meragukan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Kepadamu ya Tuhan, Allah yang senantiasa beserta dengan kami juga datang kepadamu, berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Mereka yang saat ini mungkin ada yang sedang dirawat di rumah sakit. Mereka yang sudah sangat-sangat terbatas karena kondisi fisik mereka yang sudah menurun, sehingga sama sekali sudah tidak bisa ke gereja. Biarlah penghiburan-Mu, biarlah pelukan kasih-Mu sungguh-sungguh dirasakan oleh mereka. Cicipan kebahagiaan kekal itu membuat mereka tetap teguh dalam iman mereka bersama dengan Engkau. Mereka boleh terus setia, mereka boleh terus memuliakan Tuhan, mendoakan pekerjaan Tuhan, sampai nanti mereka boleh tiba di langit yang baru dan bumi yang baru itu ya Tuhan. Demikian kami semua juga umat-Mu satu persatu Tuhan. Kami yang adalah pengusaha, kami yang adalah karyawan, kami yang adalah ibu rumah tangga, kami yang adalah kepala keluarga, kami yang adalah mahasiswa, pelajar, siapapun kami, Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini, kiranya boleh benar-benar meneguhkan kami untuk terus setia mengikut Engkau, untuk terus berjuang menghidupi hidup yang tak bernoda dan tak bercacat, dan hidup yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah hidup kami boleh senantiasa memancarkan kasih-Mu, sehingga Tuhan, banyak orang boleh datang dan mengalami keselamatan, dan bersama-sama dengan kami siap masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru yang Engkau telah sediakan bagi kami. Inilah syafaat kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mendengarkan doa kami berdoa. Amin. Kembali persilakan duduk kembali. Kita bersyukur sebagai anak Tuhan, kita punya masa depan, yaitu kehidupan kekal di langit dan bumi yang baru bersama Allah. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan di dunia, menyelamatkan manusia melalui gerejanya, dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, mari kita berikan persembahan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan gereja, atau di belakang, atau dapat melalui transfer, atau melalui scan QR yang ada di bangku masing-masing. Mari kita naikkan pujian, Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, kan pelihara-Mu, kebajikan dan setia-Mu. Bersyukur Yesus, kan segala sabda-Mu, Kau beri hidup kepadaku, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, kan pelihara-Mu, kebajikan dan setia-Mu. Ku bersyukur Yesus, kan segala sabda-Mu, Kau beri hidup kepadaku, ku bersyukur. Kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami sadar bahwa uang yang kami persembahkan ini berasal dari Tuhan. Terimalah persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan pada Tuhan. Dan ajarlah kami untuk dapat memberi yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketiganya yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat dari Allah Bapa, damai sejahtera dan penyertaan dari Yesus Kristus yang adalah Immanuel, Tuhan dan Juru Selamatmu, penghiburan, pertolongan, kekuatan, hikmat dan bijaksana dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh tercurah dan memampukanmu untuk berjuang hidup tak bernoda dan tak bercacat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah dunia pekerjaan dan usaha, di tengah-tengah studi dan kehidupanmu hari lepas hari, sehingga siap nanti untuk masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Berkat dari Allah Tritunggal ini tercurah mulai daripada saat ini sampai Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum Bu Betty menyampaikan warta, saya ada satu warta. Ya, pertama-tama saya mengundang Saudara Samuel, boleh maju ke depan. Boleh disorot ya, supaya yang di rumah lihat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Saudara Samuel adalah mahasiswa praktek dari STT Saat Malang. Ya, yang melayani dan belajar pelayanan di gereja kita selama bulan Juni dan Juli ini ya. Hari ini merupakan minggu terakhir, beliau ada di tengah-tengah kita. Setelah ini Saudara Samuel akan kembali ke Saat Malang, melanjutkan studinya, kembali terus diperlengkapi menjadi hamba Tuhan yang Tuhan inginkan. Ya, kita mau sama-sama berdoa, menyerahkan hambanya ini ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk Tuhan yang sudah mengutus Saudara Samuel Nicholas datang belajar dan melayani bersama-sama di GPM Kemurnian selama 2 bulan ini. Biarlah Tuhan semuanya ini boleh menjadi pembelajaran dan bekal yang baik untuk hamba-Mu ini siap menggembalakan dan siap mengerjakan ladang Tuhan yang sudah menguning. Tuhan yang pimpin hamba-Mu ini nanti akan kembali ke saat melanjutkan studinya. Tuhan yang sertai dan Tuhan yang tolong hamba-Mu ini dapat menyelesaikan seluruh tanggung jawab akademiknya dengan baik. Nantinya siap masuk ke ladang Tuhan, menjalani praktek dan juga melayani Tuhan secara penuh waktu. Tuhan yang pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita beri tepuk tangan dan terima kasih untuk Saudara Samuel yang sudah melayani. Ya, terima kasih, boleh duduk. Saya kasih ke Bu Betty untuk warta. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman pada hari ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Andreas Himawan dari STT Amanat Agung yang telah menyampaikan firman Tuhan di dalam kebaktian hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan Pendeta Andreas dan keluarga. PGTI mengundang kita semua dan seluruh jemaat untuk mengikuti Zoominar penginjilan yang akan diadakan pada hari Senin, pada besok hari jam 6:30 malam dengan tema membangun semangat penginjilan gereja-gereja Tionghoa di Indonesia. Pembicaranya adalah Pendeta James Hudson Taylor keempat. Jadi kita tentu kenal ya, Hudson Taylor adalah Bapak misi ke China. Jadi ini adalah cicit ya, jadi cicitnya ya. Jadi kita akan mendengarkan beliau yang akan sebagai pembicara. Dan meeting ID, jadi pakai Zoom ya. Jadi meeting ID-nya itu nanti Bapak Ibu bisa lihat juga di warta yang sudah di broadcast dari gereja. Di situ ada meeting ID-nya dan juga password-nya ya untuk masuk mengikuti Zoominar ini. Jangan lupa 6:30 malam besok
ya. Dan untuk minggu depan kita akan melihat e-poster kita. Tuhan membentuk sebuah keluarga sebagai wadah untuk menyatakan kasih-Nya yang diwujudkan dengan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Minggu depan kita akan belajar dari firman Tuhan cara mewujudkan hal tersebut. Kita akan mempersiapkan diri dengan merenungkan 2 pertanyaan. Apakah kita benar-benar sudah mengenal setiap anggota keluarga kita? Dan yang kedua, apakah kita sudah menyatakan kasih Tuhan di dalam keluarga kita? Nah, biarlah di dalam seminggu ini kita bisa mempersiapkan hati, kita bisa merenungkan terlebih dulu kedua pertanyaan ini. Dan pada hari ini satu hari yang sangat luar biasa karena di tengah-tengah kita ada begitu banyak tamu yang hadir ya, dan juga maupun juga mereka yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah ini. Saya akan memperkenalkan mereka. Yang pertama adalah mereka yang jemaat GPMBRI yang sudah lama tidak hadir, tapi hari ini datang bersama-sama ya. Yang pertama adalah keluarga Hong Hian. Silakan berdiri. Ada Bapak Daniel Eliezer, Ibu Sally, kemudian juga Stella Eliezer dan juga Elvira Eliezer. Silakan bangkit berdiri. Ya, selamat datang kembali ya. Nah, terima kasih, silakan duduk. Dan kedua adalah Saudari Marsha Yunita Wirawan dan juga Saudari Devi Monica. Silakan berdiri. Iya. Selamat welcome back ya di tengah-tengah keluarga besar GPMBRI Kemurnian. Nah, kemudian kita juga menyambut mereka yang baru pertama hadir di tengah-tengah kita ya. Ada Bapak Frankie Lim. Silakan Bapak Frankie Lim berdiri di tengah. Iya, ini Bapak. Selamat datang Pak Frankie. Demikian juga dengan Saudari Rika dan Yuliana. Persilakan bangkit berdiri. Ya, selamat datang ya. Dan juga Saudari Mariana. Iya, selamat datang. Kami menyambut Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian di tengah-tengah kami ya, baik yang kembali pulang beribadah bersama maupun yang baru pertama kali ya. Dan kita sangat berharap minggu depan bisa bareng-bareng lagi kita ibadah sama-sama ya di tengah keluarga GPMBRI Kemurnian. Ini Bapak Daniel ya, Daniel Eliezer ya. Oke. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita, dipersilakan kita semua untuk bersaat teduh.